Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua. Kembali kita ke channel video pengajaran bersama Cikgu Izan bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5 Sekolah Kebangsaan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, mari kita tonton video ini sehingga ke penghujungnya. Apakah tajuk dan juga aktiviti yang kamu akan laksanakan pada kali ini? Jom kita tonton video ini sehingga tamat. Baiklah, tema pada kali ini ialah tema 4, iaitu tema perpaduan di unit 11, meraikan penyatuan. Jadi tajuk pada hari ini ialah tajuk terakhir bagi unit 11, iaitu tajuk Kelab Rukun Negara. Kemahiran yang akan kamu pelajari pada kali ini ialah kemahiran tata bahasa. Jadi kamu boleh lihat muka surat 86, muka surat yang akan kamu pelajari. Sementara menunggu kamu membuat persiapan, mengeluarkan buku teks dan juga buku aktiviti kamu, tonton ni video yang akan memaparkan jawapan bagi aktiviti di video yang lepas, di bawah tajuk meriahnya perayaan. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Baiklah, cikgu harap semua sudah bersedia. Jadi di muka surat 86 kamu boleh lihat tajuknya ialah Kelab Rukun Negara. Jadi Farisha, Rubini dan Syufen daripada kumpulan Gemilang sedang menyiapkan mural Rukun Negara di dinding bangunan sekolah. Jadi mural ni apa? Mural ni ialah seni conteng pada dinding. Bukan sebarang contengnya, seni catan pada dinding. Bukan seni conteng lah, seni catan. Kalau conteng tu jadi vandalisme. Sini catan, cat. Jadi kamu boleh lihat pada gambar di situ, ada beberapa rakan yang sedang membantu 3 sahabat tersebut membuat mural Rukun Negara. Jadi apakah dialognya, apakah perbincangan antara mereka tu, kita baca bersama-sama. Kita akan memastikan telapak tangan bersih semula selepas mewarna dan tiada kesan celoreng pada pakaian kita. Jadi apa kata cikgu? Betul Farisha, pastikan alatan tidak berselerak. Jangan gementar semasa mewarnakannya, nanti hasilnya tidak kemas. Lukisan jangan terlalu padat, nanti nampak serabut pula. Jadi mural ni dia punya design dia punya seni, dia punya susun atur dia tu tak boleh terlalu padat. Jadi kamu perlu kurangkan gambar yang perlu kamu lukis atau warna pada dinding tu perlulah jelas dengan apa yang kamu nak sampaikan, mesej ataupun isi yang kamu nak sampaikan. Katakan dia melukis, tengok pada gambar tu, mereka melukis tentang rukun negara, 5 rukun negara tu. Jadi ada kibaran bendera Malaysia. Jadi situ kita boleh nampak itulah rukun negara yang menceritakan tentang rukun negara Malaysia. Jadi apakah perbualan mereka yang seterusnya itu? Mural Rukun Negara siap dengan cemerlangnya. Ada apa-apa idea untuk kita hiaskannya? Tanya cikgu tersebut. Jadi apakah cikgu ke? Bukan cikgu tu, itu murid tu. Itu murid. Jadi apakah respon Rubini? Saya bercadang untuk menulis kata-kata hikmat pada kelopak bunga raya itu. Jadi kamu lihat di situ ada bendera Malaysia, ada bunga raya dan ada wow. Jadi apakah respon rakannya itu? Bagus semua. Kerja kamu ini ialah sinambung pembelajaran kamu di dalam kelas.
kamu telah bersatu hati menyiapkannya. Jadi merupakan salah satu aktiviti dalam pengajaran mereka di kelas. Jadi apakah respon Shufen? Di kiri mural kita letakkan pasu bunga raya dan bunga mawar agar kelihatan berseri dan semerbak harum. Kita boleh memasang lampu, klip agar mural ini nampak menarik. Jadi itu ialah cadangan daripada Shufen dan Rubini. Jadi di bawah tu barulah responnya. Jadi kamu akan baca yang di atas tu dulu, mural rukun negara, dan diikuti dengan dua cadangan diberi oleh Shufen dan juga Rubini, dan diikuti dengan respon terakhir. Jadi jika kamu lihat di situ, mereka berbincang untuk menyiapkan tugasan yang merupakan sebahagian daripada pengajaran dan pembelajaran mereka di kelas. Jadi jelas. Jadi kalau kamu perasan dalam dialog yang kamu perhatikan tu, terdapat ada beberapa perkataan yang telah diwarnakan dengan warna biru. Jadi apakah maksud perkataan-perkataan tersebut? Kenapakah perkataan tersebut diwarnakan warna biru? Kamu tak tahu? Kita pergi ke aktiviti yang kedua. Baiklah, jadi jika kamu perhatikan, ada 3 perkataan yang telah diwarnakan dengan warna biru, iaitu perkataan gemilang, diikuti dengan telapak dan juga celoreng. Jadi kenapa 3 perkataan ini diwarnakan warna biru? Perkataan-perkataan ini merupakan perkataan yang mempunyai kata berimbuhan sisipan. Jadi kamu telah mempelajari kata berimbuhan awalan, kata berimbuhan akhiran, kata berimbuhan apetan, dan kali ini ialah kata berimbuhan sisipan. Jadi sisipan ni ialah kata imbuhan yang ditulis di dalam perkataan. Jadi kalau awal tu di depan, akhiran tu di belakang, apetan itu di depan dan di belakang. Jadi sisipan ialah di celah perkataan, di tengah perkataan. Jadi kamu boleh lihat di situ di munshi cilik di bawah tu. Apa kata munshi cilik tu? Kata berimbuhan sisipan ialah imbuhan yang menyisip di bahagian tengah kata. Menyisip maksudnya di celah, diselip di celah tengah kata. 4 bentuk sisipan ialah EL, EL, ER, EM dan IN. Jadi bunyi dia L, dan IN. Sebagai contoh, kamu lihat di bawah itu EL. Sisipan EL diselitkan dalam kata tapak, dia akan jadi telapak. Asal katanya ialah tapak. Jadi dia menerima kata imbuhan sisipan itu, dia menjadi telapak. ER, gigi. Bila dia menerima imbuhan ER, disisipkan dengan kata berimbuhan sisipan ER, dia akan menjadi gerigi. Yang seterusnya EM, kuning, dia jadi kemuning. Dan IN, dia disisipkan di dalam kata sambung, dia jadi sinambung. Jadi kamu boleh lihat di situ, cikgu memberi kamu masa. Kamu boleh semak di dalam dialog-dialog dan juga kata-kata ayat yang terdapat pada muka surat 86 ini, di manakah perkataan yang menerima imbuhan sisipan ini. Jadi aktiviti kamu pada kali ini cukup mudah. Kamu hanya perlu mencari 5 perkataan yang menerima kata berimbuhan sisipan ini. Dalam buku tu dia dah bagi 3. Jadi kamu perlu cari lagi 2 kata sisipan itu. Kalau cikgu semak, dia ada 10. Ada 10 kata berimbuhan sisipan dalam muka surat 86 ini. Kamu boleh keluarkan buku latihan kamu, tuliskan hari dan tarikh. Kamu boleh tulis arahannya ialah mengecam dan memahami kata berimbuhan sisipan. Seterusnya, kamu salin semula ayat yang menerima imbuhan sisipan itu. Cukup mudah. Pada yang ingin latihan yang lebih mencabar, kamu boleh cuba bina ayat. Kamu boleh cuba bina ayat dengan perkataan-perkataan yang mempunyai imbuhan sisipan tu. 5 saja. Jadi kamu cari perkataan itu, kamu keluarkan ayat tersebut, kamu salin semula.
kamu gariskan perkataan sisipan tu. Jadi kamu tahu ya macam mana perkataan itu, apakah imbuhan sisipan yang dia terima dan bagaimanakah kamu menggunakan perkataan tersebut dalam bentuk ayat. Adakah dia ER ke, EL ke, EM dan juga IN? Jelas? Bagus. Jadi kamu boleh mulakan dan melaksanakan aktiviti kali ini. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung video. Jadi pengajaran kita pada kali ini dalam bidang dalam kemahiran tata bahasa, iaitu kata berimbuhan sisipan. Jadi berkenaan dengan mural ni, ia merupakan satu seni yang menarik tapi berskala besar ya. Kamu melukis, lukisan kamu tu selalunya kamu lukis di atas kertas A4 ke, atas kertas lukisan ke kan. Jadi kali ini kamu belajar mengetahui tentang seni mural ini dilukis pada dinding yang besar ya, berskala besar. Cikgu pernah melukis mural ni, beberapa mural semasa cikgu di sekolah Kelang, sekolah Cina. Cikgu adalah lukis beberapa mural buah-buahan dekat kantin tu. Cikgu buat seorang. Cikgu buat seorang. Jadi seronok buat mural ni. Seronoklah kalau kamu boleh melukis tapi tak ada masalah. Sebab mural ni zaman sekarang ni dah moden. Zaman dah moden, kita ada itu projektor. Menggunakan projektor, gambar apa yang kamu hendak melukis pada dinding itu kamu boleh pancarkan menggunakan projektor. Kamu pancarkan pada dinding itu dan kamu hanya perlu lukiskan, lakarkan semula je gambar tu pakai pensel, ikut bentuk tu. Cukup mudah. Dan kemudian kamu pergi ke proses mewarna. Proses mewarna ni lah yang sukar. Nak lukis tu tak ada masalah, kamu ada dah. Teknologi sekarang ni dah ada dah projektor kan. Jadi kamu boleh lukis, kamu trace kamu ikut semula lukisan tu dan kamu boleh warna kemudian. Okey, cukup mudah. Baiklah, jadi apakah nilai yang terkandung dalam pelajaran kali ini? Ialah nilai kerjasama. Memang kamu lihat di situ kerjasama antara satu sama lain, antara rakan sekelas. Mereka menyiapkan mural tentang rukun negara. Jadi kita akan berjumpa di video yang seterusnya di unit baharu, iaitu unit 12. Apakah tajuk dan juga aktiviti-aktiviti yang kita akan laksanakan pada video yang seterusnya. Kamu nantikan, cikgu akan sediakan video pengajaran itu dari semasa ke semasa. Terima kasih, ribuan terima kasih kepada yang subscribe dan juga yang menonton semua video-video cikgu. Cikgu ucapkan jutaan terima kasih. Akhir kata, sebarang persoalan kamu boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe. Yang belum subscribe tu subscribe channel cikgu supaya kamu boleh mengikuti video-video yang baharu dan juga menonton video-video yang ada. Akhir kata, berapa kali akhir kata dah, cikgu kata semacam dah sebut akhir kata tadi kan, tak akhir-akhir lagi Jadi terima kasih, jaga diri baik-baik. Kita jumpa di video yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Bye.